kasih kepada saudara moderator, rakan-rakan saya, Dr. Odin Ming dan Rafi Ramli, pihak Kanjo, dan juga tuan-tuan dan puan para hadirin sekalian. Salam sejahtera, selamat malam dan salam Buba. Saya akan berikan sedikit latar belakang asal usul 1MDB. Macam mana hutang boleh mencercah 42 bilion ringgit, dan mengapa hari ini 1MDB tidak mampu membayar hutang mereka. Selepas ni Rafizi akan kasih ulasan lagi kuat-kuat. Saya akan bermula pada tahun 2009. Itu tahun mulanya 1MDB. Dan 1MDB bermula dengan pelaburan yang pertama, pelaburan untuk menubuhkan syarikat usaha sama bersama Petro Saudi. Syarikat Petro Saudi. Nama Petro Saudi itu cukup wangi. Bila kita fikir petroleum, wah, masa itu petroleum cukup mahal, boleh untung besar-besar. Kita fikir Saudi Arabia itu raja kepada petroleum. Tentu kalau ada satu syarikat yang bernama Petro Saudi, syarikat itu untung cukup besar, cukup mewah. Tapi cerita sebenarnya Petro Saudi ini satu syarikat yang cukup kecil, yang baru ditubuhkan 2-3 tahun sebelum 2009 saja. Yang ditubuhkan oleh seorang yang bernama Tariq Obaid, yang pada masa itu hanya berumur 29 tahun. Tapi syarikat kerajaan Malaysia 1MDB melaburkan 1 bilion ringgit, bukan ringgit, maaf, 1 bilion US dollar ataupun lebih kurang 3,5 bilion ringgit ke dalam syarikat usaha sama tersebut. Macam mana syarikat usaha sama ini tertimbul? Kita nak lihat kenapa saya panggil cerita ini cerita keajaiban ataupun the Petro Saudi miracle. Why call it a miracle? It is a miracle because the whole investment was completed in less than a few days. Hanya beberapa hari saja cukup untuk 1MDB. Sekejap, saya ada permintaan daripada Ubah TV. Sorry. Okey. Syarikat usaha sama ini ditubuhkan dalam jangka masa beberapa hari saja. Macam mana ia bermula? Ia bermula apabila Jolo, ni orang yang cukup penting, Jolo ataupun nama penuh Loh Teck Jo, yang berasal daripada Pulau Pinang. Umurnya 28 tahun saja, cukup muda. Pada masa itu dia berjumpa dengan seorang yang bernama Patrick Mahoney. Patrick Mahoney ini merupakan wakil kepada Petro Saudi. Jolo jumpa Patrick Mahoney, mesyuarat. Selepas mesyuarat, Patrick
Mahoni menulis satu email kepada Jolo. Kesemua ini kita tahu kerana ada email sebagai bukti. Dan email ini Patrick Mahoni bertulis bahawa we know there are deals you are looking at where you may want to use Petro Saudi as a front. We will be very happy to do that. Maksudnya Petro Saudi amat rela untuk menjadi satu muka palsu, satu agent, satu muka palsu untuk pelaburan-pelaburan yang ingin dibuat oleh Jolo. So Petro Saudi rela. Selepas itu Sidney Lim, orang kanan kuat Jolo, dia membalas kepada Patrick Mahoni. Balasan tu dia sebut Jolo telah cakap dengan bos, telah bincang dengan bos. Bos siapa kita tak tahu. Sama ada bos perempuan ke bos lelaki kita tak tahu. Dia kata bos sudah setuju kita nak laksanakan pelaburan ini bulan ini juga, dan wang akan disampaikan sebelum hujung bulan September. Itu 9 hari bulan September. 10 hari bulan September, Jolo sendiri dia balas surat email kepada Patrick Mahoni, kata kita nak cepat-cepat kasih siapkan pelaburan, perjanjian, selepas itu wang disampaikan kepada Petro Saudi. Selepas itu email-email pada 15 hari bulan September dia orang bincang. Petro Saudi dengan Jolo Sidney dia orang bincang. Apa dia orang bincang? Dia orang bincang macam mana kita akan ceritakan pelaburan ini kepada pengurusan 1MDB. Maksudnya apa? Segala ini dikuasai, dipengaruhi oleh Jolo. 1MDB sampai 1 minggu pertengahan bulan September langsung tidak mengetahui bahawa mereka akan melabur ke dalam Petro Saudi. Tak tahu. Jolo yang buat cerita, buat wayang, buat sandiwara kat belakang. Mereka nak cerita. Yang kita sebut bahawa Perdana Menteri Najib telah pun berjumpa dengan King Abdullah Saudi Arabia. Mereka dah bincang, mereka mahukan pelaburan ini, mereka nak percepatkan pelaburan ini. Ini cerita yang mereka bagi kepada pengurusan 1MDB. Dan pada 18 hari bulan September, kali pertama Jolo tulis email kepada Tariq Ubaid, iaitu founder kepada Petro Saudi, dan juga Datuk Syarul Haumi, CEO kepada 1MDB. Apa dia sebut? Dia sebut, hai Syarul, hai Tariq, dia you orang kenal sama mengenal. Kali pertama nak kenal sama mengenali hanya pada 18 hari bulan September melalui email. Tapi pada masa yang sama, walaupun belum berkenal lagi, Petro Saudi telah pun mengambil langkah untuk menubuhkan satu anak syarikat. Nama anak syarikat ini 1MDB Petro Saudi. You kena tahu kan? Tak ada perjanjian lagi, tak ada persetujuan lagi, tak ada perbincangan rasmi antara 1MDB dengan Petro Saudi lagi. Tapi Petro Saudi sudah pun mengambil inisiatif untuk menubuhkan satu anak syarikat yang diletak namanya 1MDB Petro Saudi. Sudah tahu nak buat perjanjian, mereka buat dulu. Selepas itu pada 20 hari bulan September, Syarul telah pun membalas email kepada Jolo dan juga Tariq. Terima kasih Jolo kerana memperkenalkan Tariq kepada saya. Tariq, saya amat look forward nak jumpa you kat London minggu depan. Minggu depan baru nak jumpa Tariq Ubaid. Hari itu dah 20
hari bulan September. Dan pada 21 hari bulan September, Patrick Mahumi nak jumpa Din Syarul. Dia takut sikit. Dia tulis surat kepada Sidney Lim. Sidney Lim balas, jangan bimbang, Jolo sudah melembutkan perkataan English. Dia kata have softened the ground. Bahasa kita terjemah sebagai melembutkan pengurusan daripada YMDB. Jangan bimbang, sudah settle. Mereka akan datang, kita akan memperkenalkan satu sama lain. Selepas itu mereka akan menandatangani perjanjian. Dan selepas itu seorang lagi di penelitian, iaitu penasihat undang-undang kepada Jolo, telah menyediakan draft perjanjian yang akan ditandatangani oleh YMDB dengan Petrosaudi. Kesemuanya disediakan oleh pasukan Jolo. Selepas itu, pada 23 hari bulan September, kali pertama pengurusan YMDB termasuk Datuk Syarul Haumi berjumpa dengan pengurusan Petrosaudi. 23 hari bulan mereka jumpa. 25 hari bulan, satu perkara yang tak berapa betul berlaku. Apa yang berlaku? Petrosaudi menandatangani sebuah perjanjian dengan anak syarikatnya YMDB Petrosaudi. Kita kena ingat, pada masa itu YMDB Petrosaudi itu merupakan anak syarikat penuh kepada Petrosaudi. Sebab YMDB belum masuk lagi. Nama saja yang ada YMDB, tapi anak syarikat itu masih milik penuh kepada Petrosaudi. Nah, perjanjian ini perjanjian apa? Perjanjian ini menyebut bahawa anak syarikat ini akan hutang kepada ibu syarikat sebanyak 700 juta US dollar. Ini syarikat kosong, apa pun tak ada. Tapi sudah ada perjanjian di mana anak syarikat hutang kepada ibu syarikat 700 juta US dollar. Selepas itu, pada 28 hari bulan September, perjanjian bersama ditandatangani antara YMDB dengan Petrosaudi. Jumpa 5 hari saja. Pengurusan YMDB jumpa Petrosaudi 5 hari saja. Perjanjian dimuktamadkan. YMDB akan melabur ataupun telah melabur 1 bilion US dollar untuk memperolehi 40% daripada anak syarikat Petrosaudi, iaitu YMDB Petrosaudi. So kalau memperolehi 40%, maksudnya Petrosaudi milik 60%, mereka perlu masuk 1,5 bilion US dollar. Betul. Kita masuk 1 bilion, dia orang masuk 1,5 bilion, kita 40%, dia orang 60%. Nisbahnya betul. Mereka ada masuk, bukan cash, kita masuk cash. Tapi dia orang masuk aset, tak apa. Asalkan ada nilai 1,5 bilion. Tapi apa masalahnya? Masalahnya, anak syarikat ini ataupun syarikat usaha sama yang baru ini sudah ada hutang 700 juta US dollar. Belum start bisnes lagi. Baru kita melabur 1 bilion, dia orang melabur 1,5 bilion aset, tetapi syarikat ini sudah ada hutang 700 juta US dollar. Dan 1 hari kemudian, Petrosaudi minta YMDB Petrosaudi untuk bayar balik hutang 700 juta US dollar. Dan 1 hari kemudian, YMDB Petrosaudi bayar balik dengan kelulusan dan pengesahan daripada Syarul Haumi untuk membayar 700 juta US dollar kepada Petrosaudi atas hutang yang ditandatangani sebelum itu. Tapi wang ini pun tak pergi kepada Petrosaudi.
Syarikat apa? Syarikat Good Star Limited, yang langsung tidak berkaitan dengan Petrol Saudi. Siapa pemilik Good Star Limited? Pemilik Good Star Limited adalah tidak lain daripada Jolo. So terus daripada satu perjanjian, satu transaksi yang dimuktamadkan kurang daripada 1 bulan, yang masa 1 bulan, Jolo masuk kocek syarikat 700 juta US dollar. Dan selepas 700 juta diterima, dia menandatangani satu lagi perjanjian dengan Tarik Ubaid. Tarik Ubaid daripada Petrol Saudi. Perjanjian ini dinamakan sebagai broker agreement. Good Star bayar broker fee kepada Tarik Ubaid sebanyak 85 juta US dollar. Mengapa bayar? Kerana Tarik Ubaid telah pun membenarkan Petrol Saudi diperalatkan untuk menarik pelaburan daripada 1MDB. Dengan begitu saja 700 juta US dollar 1MDB, anak syarikat milik penuh Kementerian Kewangan, hilang masuk kocek Jolo. Itu kecerdikan ataupun kecekapan daripada Jolo, seorang yang berumur 28 tahun saja pada masa itu. Tapi sekarang dia kata apa? Jolo kata, saya bangsa, bukan salah saya. Dia kata, I feel I'm a victim of crossfire of Malaysian politics, which is getting more polarized. I am a target. Dia masih sebut, segala keputusan yang dibuat oleh YMDB, ada pengurusannya, ada lembaga pengarahnya, ada pemegang saham dia. Mereka yang meluluskan segala perjanjian, segala transaksi. Kenapa pula nak salahkan saya atas masalah-masalah yang tertimbul ke atas YMDB? Benar juga. Apa maksudnya? Maksud ini, Najib yang salah, jangan salahkan saya. Dia bodoh tak tanda tangan satu perjanjian yang memberikan 700 juta US dollar kepada saya. Dia punya pasal. Jangan salahkan saya. Tapi apa yang kita tak tahu ialah sama ada Jolo ini hanya merupakan satu orang yang diperolehkan oleh sesiapa untuk memperolehi wang tersebut. Yang itu kita belum tahu lagi. Adakah semua wang itu dikuasai oleh Jolo atau Jolo simpan untuk orang lain? Nah, itu kita kena cari. Okay? Nah, saya nak sebut lagi syarikat usaha sama tadi, YMDB Petrol Saudi. Saya sebut tadi YMDB telah hilang 700 juta. Tak apa. Kalau kita hilang 700 juta US dollar, syarikat ini yang ada aset 1,5 bilion daripada Petrol Saudi, kalau aset itu masih dapat untung wang yang cukup banyak, mungkin boleh cover 700 juta yang kita hilang. Betul juga. Apa aset yang disuntik ke dalam syarikat usaha sama ini? Asetnya rezak minyak. Ada minyak juga. Kalau minyak boleh dapat untung besar juga. Mungkin 700 juta hilang, tapi minyak boleh cover balik segala kerugian yang berlaku itu. So kita lihat, apakah aset minyak ini? Aset minyak ini ada di Lautan Caspian, Timur Tengah, Lautan Caspian, antara negara Azerbaijan dengan Turkmenistan. Nah, apa masalah dengan rezak minyak ini? Masalahnya, kawasan ini masih sampai hari ini, jangan sebut 2009, sampai hari ini masih tidak dapat dibangunkan kerana kawasan itu disputed, so bad.
Dua-dua negara tu kata kawasan itu milik dia. Ada tuntutan bertindih antara Azerbaijan dengan Turkmenistan. So aset itu sebenarnya tidak boleh dibangunkan, tapi itu tak menjadi masalah utama. Masalah utama, aset itu tidak dimiliki oleh Petrosaudi. Petrosaudi suntik aset itu ke dalam syarikat usaha sama, tetapi sebenarnya aset itu tidak dimiliki oleh Petrosaudi. Macam mana? Siapa yang memiliki aset tersebut? Pada November 2007, Turkmenistan menandatangani sebuah perjanjian dengan sebuah syarikat yang bernama Berit Hills Limited dari Cyprus. Dan syarikat ini adalah syarikat yang memiliki hak untuk eksplorasi kawasan tersebut, bukan Petrosaudi. Macam mana Petrosaudi boleh masuk dalam gambar? Macam ini. Pada 4 hari bulan Julai 2009, Berit ini ada hak tapi tak ada wang. Dia cari wang untuk membuat pembangunan di kawasan tersebut. Petrosaudi datang, jangan bimbang. Saya ada wang, saya boleh membiayai segala kos untuk membangunkan redak minyak tersebut. Selepas itu saya hanya tuntut hak untuk menerima 50% daripada pulangan yang diperoleh. Hanya satu perjanjian usaha sama antara Petrosaudi dengan Berit Hills, di mana Petrosaudi akan membiayai segala kos untuk membangunkan redak minyak tersebut untuk mendapat 50% daripada pulangan yang diperolehi. Okey, selepas itu Petrosaudi menyuntik perjanjian ini ke dalam syarikat usaha sama pada 28 hari bulan September, seperti apa yang saya sebut tadi. Selepas itu, yang mengejutkan, pada 24 hari bulan November, tak sampai 2 bulan selepas perjanjian ditandatangani, perjanjian kerjasama antara Petrosaudi dengan Berit Hills ditamatkan. Apa maksud? Maksudnya, aset yang dikatakan sebagai bernilai 1,5 bilion ringgit yang disuntik oleh Petrosaudi ke dalam syarikat usaha sama dengan YFDB lesak dengan begitu saja. Tak ada lagi. Langsung tak ada lagi. Kita menyuntik, kita melabur 1 bilion US dollar. Petrosaudi kata mereka melabur 1,5 bilion US dollar. Tetapi setelah 1,5 bilion US dollar ini lesak, tak ada lagi. Maksudnya kita dapat 40% dengan 1 bilion US, mereka dapat 60% dengan nilai kosong. Kita kena tipu 2 kali. Kena tipu kerana 1 bilion masuk, 700 juta keluar. Selepas itu 1,5 bilion masuk, 1,5 bilion lesak. Wang hilang. Yang ini takkan pengurusan YNDB tidak tahu. Mereka tahu kerana perjanjian ini sudah dibawa anak syarikat. Mereka tahu, tapi mereka tak membongkarkan. Mereka tak melaporkan kepada Kementerian Kewangan. Mereka cuma cover up lagi. Macam mana nak cover up? Bila auditor datang, auditor tengok, ni syarikat usaha sama, segala yang berlaku dalam syarikat usaha sama kena kita laporkan dalam financial accounts. Bila audit, masa itu Ernst & Young yang menjadi auditor, dia kata semua ni kena lapor. Tak boleh lapor. Kalau lapor macam tu, Rafizi nampak, Tony Puan nampak, habis kita. So tak boleh lapor. Dengan macam tu Ernst & Young, dia orang letak jawatan. Kalau tak nak lapor, kita tak nak sign account. Mereka letak jawatan. Selepas itu KPMG masuk. KPMG bantu YMDB untuk cover up segala
kutipan daripada laporan akaun 2010 Mac, di mana ia ditulis bahawa syarikat 1MDB pada 31 hari bulan Mac, iaitu hari yang terakhir laporan kewangan, last day of the financial statement, 31st of March 2010, hari terakhir, syarikat 1MDB telah pun menjual segala saham yang ada dalam syarikat usaha sama. Baik juga. Syarikat ini sudah hilang 700 juta, sudah hilang 1,5 bilion. Kalau kita masih dapat jual lagi, baik juga. Jual berapa ringgit? Berapa US dollar? Jual 1 bilion 1,2 bilion US dollar. Wih, dapat untung lagi. Kita melabur 1 bilion ringgit. Bila kita jual, selepas kena tipu, masih dapat 1,2 bilion ringgit. Oh, cukup baik. Oh. Wang ada bawa balik tak? Tak ada. Habis wang pergi mana? Oh, dia orang kata dalam laporan kau, wang dipinjamkan balik kepada Petrosaudi. So dia jual, dia kata saya dah jual saham. Saya tak ada minat dalam syarikat ini lagi, saya jual saham. Jual dengan keuntungan 200 juta US dollar. Jumlah 1,2 bilion US dollar. Tapi wang tidak dibawa balik, wang dipinjamkan balik kepada Petrosaudi. Ini merupakan muslihat accounting. Kenapa? Mereka membuat transaksi ini hanya atas satu sebab saja. Apa sebabnya? Kalau saya ada saham dalam syarikat tersebut, terpaksa saya melaporkan segala aktiviti kewangan dalam syarikat tersebut dalam laporan kewangan saya. Tapi kalau saya pinjam wang kepada dia, apa dia buat dengan wang itu, saya tak perlu laporkan. Saya hanya perlu melaporkan bahawa saya telah meminjam 1,2 bilion US dollar kepada Petrosaudi. Apa dia buat dengan wang itu, tak ada pasal dengan saya. Asalkan dia tiap-tiap tahun bayar faedah, satu hari nanti bayar pokok, okey. Tapi itu masa 11 tahun lagi. So buat masa ini, saya terlepas. Tak perlu jawab apa yang berlaku dalam syarikat usaha sama antara Petrosaudi dengan 1MDB. Itu merupakan muslihat pertama, the first cover up by KPMG together with 1MDB. Nah, sekarang dia orang dah sebut, okey ya. Macam ni kita dah cover up, Rafizi tak nampak, Tony Puan tak nampak. 1 bilion sudah keluar. Kita gunakan cara ini lagi lah. So selepas 1,2 bilion, di mana Jolo sudah 1,700 juta, dia pinjam lagi 500 juta. Jolo sapu lagi 160 juta. 2011 pinjam lagi 200 juta. Jolo sapu semua 200 juta. Pinjam lagi 130 juta. Syarikat Jolo sapu lagi 100%, 130 juta. Jumlah yang dipinjam kepada Petrosaudi 2 bilion ringgit, Jolo sapu 1,2 bilion US dollar. Semua masuk syarikat Jolo. Kenapa kita nak cari Jolo sekarang? Kenapa kita nak minta polis cari Jolo sekarang? Ini merupakan rombakan yang paling besar dalam sejarah Malaysia. Tapi polis hari ini jemput dia minum teh pun tak jemput. Rafizi nak gasak GST di Raya sudah 2 kali masuk lokal. Saya belum lagi. So, adakah Jolo hanya angkat 1,2 bilion saja? Adakah Jolo meninggalkan lebih kurang 800 juta US dollar dalam syarikat dia tak sentuh? Itu pun tidak. Kita lihat transaksi yang kedua. 1MDB pinjam 500 juta. Jolo angkat terus 160 juta. Ada 340 juta lagi, apa dia buat? Saya tunjuk. Saya ulangi, 1MDB membuat perjanjian
melabur 1 bilion untuk membeli 40% saham di YNTV Petro Saudi. Okay? Kita tahu YNTV telah pun menyalurkan 700 juta US dollar kepada satu syarikat yang bernama Goodstar Limited yang dimiliki oleh Jolo dan rakan-rakan. Selepas itu kita tahu bahawa YNTV jual balik segala saham yang ada dalam syarikat bersama balik kepada Petro Saudi yang ditubuhkan di Cayman Islands. Selepas itu kita nampak dia pinjam 500 juta US dollar, di mana Goodstar Limited menerima sekali lagi 160 juta US dollar. Yang balance 340 masuk ke dalam anak syarikat Petro Saudi, dan selepas itu 260 juta US dollar masuk ke dalam syarikat Petro Saudi, tapi kali ini bukan Cayman, kali ini Seychelles. Nampak yang sebelah kanan tu Cayman dengan yang sebelah kiri bawah tu Seychelles sama. Nama sama, Petro Saudi International. Nama sama, tapi sebenarnya tak sama. Kenapa? Kerana yang kat bawah tu dia sebenarnya dikuasai oleh Jolo. Jolo ada perjanjian dengan Petro Saudi tarik untuk mempergunakan satu syarikat yang baru yang gunakan sama nama untuk menjalankan pelaburan melalui anak syarikat di Malaysia, JBS Negara Berhad, untuk mengambil alih syarikat UBG Berhad. Aktiviti ini dibuat pada bulan September 2010. Siapa pemilik UBG? UBG dimiliki oleh bekas Ketua Menteri Sarawak, Tun Taib Mahmud. Dan mereka menerima sebanyak 465 juta. Tapi itu hanya 37%. Dulu Tun Taib Mahmud dia miliki 100%. Kenapa hanya tinggal 37%? Kerana sebelum transaksi ini berlaku, Jolo melalui satu syarikat yang lain, Abu Dhabi Kuwait Malaysian Investment Corporation, telah pun memperolehi 52% daripada syarikat itu. Maksudnya bila transaksi ini berlaku, UBG diambil alih, wang sebanyak 657 juta pergi kepada Abu Dhabi Kuwait Malaysian Investment Corporation yang balik semula kepada Jolo. Ini merupakan money laundering. Pengubahan wang haram. Contoh yang paling jelas, memperolehi wang yang diperolehi secara haram dan melalui sistem yang halal ataupun mengikut undang-undang untuk memulangkan wang balik semula ke dalam kocik. Inilah money laundering yang dilakukan oleh Jolo. So, kita dapat lihat segala ini dibantu oleh auditor. Yang pertama, KPMG. Tapi KPMG selepas pinjaman dibuat, mereka pun rasa takut dah. Pinjaman ni kita sign off 1 tahun, sign off 2 tahun. Tapi datangnya tahun 2013, dia rasa, boleh tak Petro Saudi membayar hutang-hutang ini? Boleh tak tunjuk kita bukti-bukti bahawa Petro Saudi mampu bayar hutang selepas dia matang 11 tahun kemudian? YNTV tak dapat memberikan jawapan yang telus. KPMG sendiri tak boleh tahan, mereka pun meletak jawatan. Siapa ambil alih? Deloitte pula ambil alih. Apa yang terjadi selepas Deloitte mengambil alih? Mereka bantu lagi. Dari saham sudah tukar jadi pinjaman. Sekarang pinjaman orang dah syaki ada yang tak betul. Diorang nak sembunyikan pinjaman ini. Apa mereka buat? Mereka terutama dahulu menjual pinjaman tersebut kepada seseorang yang tidak dinamakan.
Macam mana? Saya pinjam wang kepada yang cameraman Chan. Lepas tu orang syaki bahawa Chan tak mampu bayar saya jual Chan hutang ini kepada Rafizi. Waktu saya kata saya tak ada hutang yang orang tak boleh bayar lagi. Dia orang lain yang memiliki hutang tersebut. Dia jual dengan keuntungan lagi 2.3 bilion ringgit dia jual. Baik juga. Kalau ada untung lagi, wang bawa balik Malaysia, ini baik untuk Malaysia. Masalah dia, wang tak balik ke Malaysia. Dia tak balik ke Malaysia. Wang dilaburkan ke dalam satu dana pelaburan di Cayman Islands dengan sebuah bank yang tidak boleh dinamakan. Kita tahu tak kenapa kita meletakkan wang di Cayman Islands? Ada dua sebab saja. Sebab nombor satu, kita nak mengelak bayar cukai. Kalau nak elak bayar cukai, orang kaya dia bawa wang keluar, dia letak kat Cayman Islands. Sebab kedua, mereka nak menyembunyikan wang haram. Tak nak orang tahu bahawa saya ada wang lebihan yang haram, saya sembunyi di Cayman Islands kerana siapa pun tak dapat tahu apa wang yang ada di Cayman Islands. So what yang jadi? Syarikat kerajaan Malaysia melaburkan wang di Cayman Islands dan pada masa itu tak ada orang pun, sesiapa pun yang tahu sama ada wang ke tak ada wang. Tapi kerajaan kata kita kena percaya sama Deloitte. Nanti baru katakan akaun YMDB disemak, diaudit oleh pengaudit antarabangsa yang bebas, Deloitte. Kita kena percaya sama Deloitte. Boleh percaya tak? Dia tak sebut dalam akaun mereka, ni akaun sini. Kalau tak percaya boleh baca nanti. Dalam akaun mereka ada satu disclaimer, pengecualian. Apakah pengecualian yang Deloitte letak dalam akaun? Dia orang letak bahawa pelaburan yang dibuat di Cayman Islands ditakrif sebagai level 3 aset level 3. Apa maksud aset level 3? Ini kena faham akaun macam Rafizi, baru kita faham. Dia tahu bahawa orang biasa tak faham, senang nak tipu. Tapi maksud level 3 aset level 3, saya baca dalam bahasa Inggeris dulu. Valuation derived from valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data. Maksudnya, Deloitte sendiri pun tak tahu sama ada pelaburan yang dibuat di Cayman situ bernilai 2.3 bilion atau tidak. Mereka hanya menerima anggaran daripada pihak pengurusan dan meletak dalam akaun saja. They have qualified that they have stated in their account that they are also not sure if it is actually 2.3 billion. They didn't say that this is like share price di Bursa Malaysia. Kalau harga saham di Bursa Malaysia, kita tahu harga yang tetap, harga itu hari ini RM2. Macam Pelda hari ini RM2.10. Kita tahu itu RM2.10. Dulu RM4.50, kita tahu RM4.50. Harga sudah turun 50%. Tapi yang ini kita tak tahu langsung. Auditor sendiri pun tak tahu. Okay? Dan jumlah aset yang diklasifikasi sebagai level 3 dalam buku akaun YMDB bukan sahaja jumlah yang ada di Cayman Islands sebanyak 7.2 bilion. Jumlah yang diklasifikasi sebagai level 3 adalah 13.4 bilion ringgit. Cukup besar. Dan segala wang ini kita dah selalu tanya, adakah wang di Cayman Islands? Kita berikan tekanan yang kuat. Akhirnya, selepas tekanan yang kita sering bagi kepada kerajaan, YMDB akhirnya rela untuk membuat keputusan untuk menebus semula pelaburan di Cayman Islands. So pada 1
1 hari bulan Ogos 2014, pelaburan di Cayman Islands ditebus pula. Oh, itu baik. Kalau sudah tebus, wang bawa balik Malaysia, maksudnya wang tak hilang. Betul tak? Maksudnya Rafizi salah, Tuan Puan salah, wang tak hilang, wang sudah balik. So, pada November 2014, lebih kurang 50% ataupun 1.2 bilion ditebus. Tapi wang tak pulang. Dalam buku akaun apa ditulis? Wang terus digunakan untuk membayar faedah hutang, menepus option abah dan modal kerja. Terus hilang. Awal November ditebus, awal November terus digunakan. Langsung tak balik dalam bank account Wana TV. Yang bakinya 1.1 bilion, oh, kita tebus hujung bulan. Dalam buku account. Dalam account ni, dia tulis, kita akan tebus hujung bulan November. Okay, kita tunggu. Sampai pada masa itu, 5 hari bulan November, pihak auditor, dia orang tanda tangani account tersebut. 30 hari bulan November, kita tahu hutang 2 bilion kena bayar. Wana MDB masa itu tak mampu bayar. Kita tanya, you kata yang balance 1.1 bilion US dollar you nak tebus bawa balik. Kalau bawa balik boleh bayar. Kenapa tak tebus? Kenapa tak bawa balik? Account kata nak tebus, tapi tak tebus. Lepas tu 2 bilion ringgit yang hutang kepada Maybank dan RSB, dia orang tak mampu bayar. Dan setelah tekanan-tekanan diberikan lagi, ni banyak tekanan kita kena beri kepada Wana TV dan kerajaan. 13 hari bulan Januari tahun ini, dia Arul Kandar, CEO yang baru Wana TV, dia kata, okey, baki yang ada di Cayman Islands sudah ditebus, tapi tak bawa balik. Kita tanya, dia kata letak di Singapura, cash di Singapura. Kita tanya kenapa tak boleh bawa balik, dia kata kerana kalau bawa balik nanti nak bawa keluar leceh. Saya tunjuk, saya bukan tipu punya. Habis macam mana hutang dibayar? Kita selesaikan hutang dulu. 2 bilion ringgit. Tak ada bank lagi nak pinjam wang kepada Wana TV. Dikasih fikir. Sebuah anak syarikat Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan, di mana pengurusi lembaga penasihat adalah Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sendiri, Datuk Seri Najib Razak. Tak ada bank nak pinjam wang lagi kepada Wana TV. Dia perlu pergi meminjam daripada tauke-tauke tempatan. Akhirnya Tan Sri Ananda Krishnan mengaturkan beberapa pelabur untuk meminjamkan 2 bilion ringgit kepada Wana TV untuk membayar hutang kepada Maybank dan RSB. Kita tak tahu begitu malu sebuah syarikat kerajaan kena pinjam wang daripada tauke tempat. Tapi apa sebabnya? Saya nak tunjuk jawapan daripada Menteri Kewangan. Ini jawapan yang diberi kepada saya pada 10 hari bulan 2015. Saya tanya, wang yang ada ditebus 1.1 bilion daripada Cayman, mana dia? Menteri Kewangan Najib, dia jawab, baki dana pelaburan Wana TV yang telah diuruskan oleh Cayman Monetary Authority sebanyak 1.1 bilion US dollar telah ditebus dalam bentuk wang tunai dan masih disimpan dalam mata wang US dollar di BSI Bank Singapura. Okay. Keputusan untuk menggunakan bank di Singapura bertujuan untuk memudahkan urusan pengeluaran wang, memandangkan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia memerlukan kelulusan BNM diperolehi bagi setiap transaksi wang melebihi 50 juta. Maksudnya apa? Wang tak boleh bawa balik kerana kalau bawa balik nanti tak bawa keluar, leceh. Menteri Kewangan sendiri sebut Bank Negara itu leceh. Tapi apakah cerita yang sebenar?
Kita rasa kalau benar ada cash di BSI Bank, tak mungkin kita perlu pinjaman daripada Tan Sri Ananda Krishnan. So saya tanya lagi kali ini dalam sesi ini, selepas dapat maklumat daripada pihak-pihak tertentu, saya tanya lagi kepada Menteri Kewangan, adakah benar ada cash 1.1 bilion ringgit di Singapura? Jawapan saya perolehi semalam saja. 1MDB telah menjelaskan bahawa baki pelaburan yang telah ditebus oleh 1MDB adalah dalam bentuk aset di dalam mata wang US dollar di sebuah bank di Singapura. Berhubung dengan jawapan bertulis kepada Yang Berhormat pada 10 hari bulan Mac, jawapan tersebut adalah dipinda seperti kandungan bertulis di atas. Apa maksudnya? Cash sudah tanah. 1.1 bilion yang disebut sebagai tebusan daripada pelaburan di Cayman Islands datang balik ke Singapura, tak ada cash. Hanya kertas saja. Saham-saham mungkin. Kertas. Kenapa saham-saham? Sebab saham-saham ini mungkin ada dalam syarikat yang nilainya sudah terjunam. Sudah tak ada lagi. Kalau jual, mereka perlu menunjukkan bahawa kerugian sebanyak 1 bilion US dollar. Oleh sebab itu mereka terus memegang kertas tersebut dan menipu rakyat bahawa kita ada 1.1 bilion US dollar di Singapura. Jangan bimbang, wang tak hilang. Ini merupakan penipuan yang cukup besar, bukan sahaja daripada YMDB. Ini penipuan daripada Menteri Kewangan sendiri yang selama ini berkata, jangan bimbang, wang itu selamat, wang itu hanya disimpan di Singapura. Ini merupakan satu pengkhianatan yang cukup besar. Dan saya harap sekarang, dulu bila saya terima saman daripada Najib, saya bimbang sikit, kena masuk saman, pergi mahkamah, jumpa Najib, saya takut loh. Sekarang saya tak takut lagi. Kita masuk mahkamah, kita tunjukkan bukti mana dia wang rakyat, mana dia perompak yang mengambil wang rakyat. Hei, selama tu Rafizi dengan saya. Saya nak tunjukkan lagi 2 sektor yang YMDB membuat pelaporan. Kalau selepas itu saya serahkan kepada Rafizi. Saya nak tunjukkan bahawa Petro Saudi, YMDB telah pun gali satu lubang. Lubang yang cukup besar. Wang lesap. Saya dah tunjukkan wang dah lesap. YMDB ni dia kena korek kelap kepala. Dia tak dah besar lubang ni, macam mana nak tampar balik? Macam mana nak tampar balik lubang pertama tu? So dia fikir, biar kita mengambil alih sebuah syarikat yang cukup besar keuntungan, selepas tu keuntungan yang diperolehi boleh menampar balik lubang sebelum itu. Idea macam betul. So dia kata, mana syarikat kita boleh ambil alih? Mana syarikat kita boleh beli? Biar kita beli syarikat tenaga. Kerana syarikat tenaga mempunyai cash flow yang cukup baik, aliran tunai yang cukup baik. Kalau ada aliran tunai, kita boleh gunakan aliran tunai untuk menampar lubang-lubang Petro Saudi. So dia orang pun mengambil alih 3 buah syarikat tenaga. Syarikat tenaga yang pertama mereka mengambil alih Tanjung Energy dengan harga 8.5 bilion ringgit. Harga ni semua harga tinggi. Genting Sanyin dia beli dengan harga 2.38 bilion. Saya nak bagi tahu siapa pemilik saham Genting di sini. Bukan orang Melayu, orang Cina mungkin ada. Kalau ada, pergi tengok annual report, laporan tahunan 2012. Dalam laporan tahunan Genting 2012 ada disebut bahawa Genting telah pun menjual anak syarikat Genting Sanyin, syarikat tenaga, kepada YMDB dengan harga 2.38 bilion. Dan dengan penjualan tersebut, Genting Sanyin Genting
mendapat keuntungan luar biasa sebanyak 1,9 bilion. Tuan-tuan, dia jual dengan harga 2.38 bilion. Dia dapat keuntungan sebanyak 1,9 bilion. Apa Warren Buffett buat ni? Berikan keuntungan 4 kali ganda kepada genting. Maksudnya nilai aset yang ada di genting Sangin hanya 400 juta saja. Kenapa kita bayar 2.3 bilion US dollar? Bukan 5 kali, bukan 4 kali ganda, 6 kali ganda harganya. Selepas tu mereka juga membeli Jima Ventures dengan harga 1.23 bilion. Jumlah untuk membeli semua syarikat ini 12.1 bilion ini. Banyak angka dia, tak apa, semua boleh faham. 12.1 bilion ini. Auditor masuk, kita tengok, semua beli dengan harga mahal, tak boleh. Kita kena potong harga nilai aset, impairment. Potong berapa? 1.2 bilion. Nilai bersih aset-aset ini hanya 10.9 bilion ringgit. Tapi kita tahu 1MDB masa membeli semua syarikat ini tak ada duit. Mereka duit semua dah hilang. Semua dah hutang besar-besar di Petro Saudi. Mana datang duit? Mereka pinjam lagi untuk membeli ke semua syarikat ini. Mereka nak beli Tanjung, mereka pinjam 6.7 bilion ringgit, campur lagi 1.75 bilion US dollar. Mereka nak beli genting Sangin, mereka pinjam 700 juta ringgit, mereka pinjam lagi 1.75 bilion US dollar. Mereka nak beli Jima, mereka pinjam 600 juta dan jumlah pinjaman dalam ringgit 20.9 bilion ringgit. Tuan-tuan fikir, kasih bandingkan. Nilai aset yang dibeli, nilai bersih aset yang dibeli 10.9 bilion ringgit. Pinjaman yang diperolehi 20.9 bilion ringgit. Ini macam apa? Rumah nilai 100,000, you dapat pinjaman 200,000. Selepas dapat pinjaman 200,000, 100,000 selesaikan pembelian, 100,000 lagi pergi holiday. So sekarang Menteri Kewangan bagi tahu jangan ribat. Walaupun sekarang kita ada masalah aliran tunai, asalkan kita dapat jual semua aset tenaga kita, kita akan dapat bayar balik hutang, masalah aliran tunai sudah selesai. Tuan-tuan puan-puan, semua ada belajar matematik. Kita tengok nilai bersih aset tenaga dalam MDB. Berapa nilainya? Tak sampai 11 bilion ringgit. Apakah hutang yang ada dalam MDB untuk membeli aset? Dekat 21 bilion ringgit. Kalau jual 100% nilai aset tenaga juga, hanya 11 bilion ringgit. 21 bilion tolak 11 bilion, masih ada hutang 10 bilion ringgit. So oleh sebab itu kerajaan bukan sahaja MDB bukan sahaja membeli aset untuk menampau lubang yang sebelum itu, Petro Saudi sebelum itu, mereka menggali lubang yang lebih dalam lagi. Selepas itu menteri kata apa? Kita ada tanya dalam parlimen, menteri jawab apa? Menteri jawab ganda. Selain daripada aset tenaga, kita ada aset hartanah. Kita masih boleh membangunkan hartanah, dapat keuntungan dan selesaikan hutang. Saya nak tunjuk sekarang apakah nilai hartanah yang sebenar dalam MDB. Antara satu, keping ialah Bandar Malaysia. Kita semua tahu Bandar Malaysia kat mana? Tanah Sungai Besi, Pangkalan Udara Sungai Besi. Okey, 495 ekar. Dia dijual kepada MDB oleh kerajaan dengan harga 74 ringgit setiap kaki persegi saja. Cukup murah. Lebih murah daripada tanah di sini. Tapi tak apa. 74 ringgit kaki persegi
495 ekar, apa harganya? 1.6 bilion ringgit. Adakah 1MDB bayar 1.6 bilion ringgit kepada kerajaan? Tidak. Saya tanya kenapa tidak? Oh, kerana kena potong kos untuk memindahkan pengkalan udara di India. Oh, kena tolak kos pemindahan. So, kena tolak kos pemindahan. Berapa harga kos pemindahan? Harga kos pemindahan 2.7 bilion. Tuan-tuan semua tahu macam mana nak kira. Menteri Kewangan kita tak tahu kira. Apakah kos sebenar untuk memindahkan pangkalan tentera udara? 1MDB memberikan kontrak rundingan terus kepada LTAD. Kontrak itu 2.1 bilion. Maksudnya dari transaksi kertas saja 1MDB dapat keuntungan 600 juta ringgit. Tapi untung tak cukup. Lepas itu kerajaan kena top up 1.1 bilion. 1MDB masih lagi mendapatkan pinjaman dengan jaminan kerajaan sebanyak 800 juta. Lepas tu tambah lagi pinjaman 2.4 bilion daripada bank akhir. So, apa yang dibayar, apa yang dikutip, dia dapat aliran tunai bersih sebanyak 2.2 bilion ringgit. Tapi bila kita lihat semua bersih sekarang, apa pun tak ada. Mana pergi wang 2.2 bilion? Sudah hilang juga. Dan kita lihat semua hartanah yang dibeli. TRX, dia beli dengan harga 194 juta. Sekarang nilai dalam buku 2.3 bilion. Nah, dia 2.3 bilion, dia potong kecil-kecil. Sini lembaga tabung haji, sini KWAP beli, sini tak tahu siapa lagi yang akan beli daripada 1MDB untuk menyelamatkan 1MDB. Kos sebenar kepada 1MDB hanya 194 juta. Tapi tanah ini sudah dinilai semula sebagai lebih kurang 2.5 bilion ini. Bandar Malaysia sama. Beli dengan harga 1.6 bilion, tapi kini dah dinilai semula sebagai 3.5 bilion. Tapi bila beli dengan swasta di Pulau Pinang, dia beli dengan harga 1.268 bilion. Harga masa selepas dinilai semula masih dekat. Maksudnya dia bayar lebih kepada yang swasta, tapi bayar kurang kepada kerajaan. Jumlah nilai aset hartanah dalam 1MDB hanya 7.1 bilion saja. So saya tanya menteri, hutang 1MDB 42 bilion. Yang biru tu kalau kita jual segala syarikat-syarikat tenaga 11 bilion. Yang hijau tu kalau kita jual semua tanah-tanah 1MDB 7 bilion. Jumlah 18 bilion. 42 tolak 18, masih ada 24 bilion yang kita tak tahu sudah pergi mana. Adakah 1MDB masih mampu diselamatkan? 2 tahun kutipan tambahan daripada GST pun tak mampu nak bayar balik segala hutang yang masih ada dalam 1MDB. Tak mampu. So oleh sebab itu kita dah rasa tak boleh tahan. Dr. Mahathir pun tak boleh tahan lagi. Orang UMNO pun tak boleh tahan lagi. Sekarang saya ada sibuk sikit. Kenapa? Petang tengah hari aku dan pun datang. Biasa datang. Jom makan tengah hari. Siapa ni? Wah, ahli parlimen UMNO ni tempat ni. Nak makan mana? Makan tempat yang tak orang dapat. Kalau pergi makan. Makan cerita 1MDB, dokumen beri pada dia, lepas tu kan. Okey, terima kasih. Dia boleh pergi sekarang. Oh, saya pergi dulu. Ya, kalau tidak dua orang keluar nanti susah.
berlaku dalam mana ini sudah keterlaluan. Ataupun mereka rasa, wah, wang begitu banyak, saya tak dapat share. Itu saya tahu. Tapi yang kita tahu, semua orang dah tidak ada keyakinan kepada Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri masih kekal. Kenapa dia kekal? Kerana sistem untuk menjatuhkan seorang Perdana Menteri sudah terlebih dahulu diruntuhkan oleh Dr. Mahathir. Masa itu Dr. Mahathir nak kekal selama-lamanya. So dia hampir hapuskan segala institusi yang boleh menjatuhkan seorang Presiden UMNO, yang boleh menjatuhkan seorang Perdana Menteri. Hari ini Dr. Mahathir terpaksa memakan ubat sendiri. Eat his own medicine. He cannot defeat Najib today because there's nothing, no mechanism to bring down Najib. So kita lihatlah, kita ada drama yang cukup panjang, berminggu-minggu, berbulan-bulan yang akan datang. Kita hanya boleh cuba, boleh mungkin untuk menyampaikan cerita benar kepada semua rakyat, terutamanya masyarakat-masyarakat yang ada di kampung, supaya rakyat dapat perasan bahawa kerajaan Barisan Nasional tidak boleh dipercayai lagi. Kerajaan Barisan Nasional kena ditumbangkan dalam pilihan raya yang akan datang 3 tahun akan datang, supaya wang rakyat dapat dilindungi dan digunakan untuk rakyat. So, dengan itu saya rela menerima soalan kita nanti dan saya serahkan